ASEAN tiada masalah untuk capai suara konsensus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. ASEAN perlu membina ekosistem rantaian bekalan yang teguh dan berdaya tahan di rantau ini. Langkah itu bagi menghadapi cabaran geostrategik yang semakin hampir seperti tarif dikenakan Amerika Syarikat dan tidak balas negara terlibat. Perdana Menteri menegaskan walaupun setengah pihak berpandangan ASEAN boleh meraih manfaat apabila rantaian bekalan global diselaraskan semula, realitinya jauh lebih kompleks. That ASEAN should immediately engage with the United States and calling for an ASEAN-United States summit. So we take a very pragmatic view to engage and trade and treat countries, major, big countries, the superpowers and the smaller countries as our partners in this. Beliau berkata demikian dalam ucap utama pada Forum Masa Depan ASEAN 2025 di Hanoi. Perdana Menteri turut optimis ASEAN tidak mempunyai masalah untuk mencapai suara konsensus walaupun dalam kalangan negara anggota mempunyai kepentingan berbeza-beza dalam sesuatu perkara. Jelasnya perbezaan pandangan berkaitan sesuatu perkara dalam kalangan negara anggota tidak menyebabkan ketegangan atau terputus hubungan. Masing-masing negara ambil pendekatan yang dianggap penting mengikut urutan keutamaan negara masing-masing. Tetapi dari segi konsensus ASEAN itu penting. Tanpa kecuali Filipina, Kemboja yang disebut tadi, itu masih pertahan hubungan dengan dua-dua negara, China dan Amerika Syarikat. Jadi walaupun dia ada dalam segi bilateral, dia kadang-kadang ada mirip ataupun berat sedikit kepada negara, tapi dari segi ASEAN, saya tidak ada hadapi apa-apa masalah umpamanya. Beliau berkata demikian kepada media Malaysia pada akhir lawatan kerja 2 harinya ke Vietnam. Sementara itu, Petroleum Nasional Berhad, Petronas dan Vietnam Oil and Gas Group, Petro Vietnam akan mempercepat kerjasama dalam sektor tenaga di Vietnam. Ia merangkumi aktiviti di sektor huluan dan hiliran, gas dan tenaga boleh baharu. Dato' Seri Anwar berkata syarikat minyak kedua-dua negara itu sedang giat menggerakkan kerjasama dalam penjanaan kuasa dan sambungan grid dari Vietnam ke Malaysia. Ini dengan memberi fokus kepada sektor tenaga boleh baharu. Dan ada beberapa rencana ini terpaksa. Dan kita nampak umpamanya satu contoh, umpamanya Petronas Petrochemical, Petro Vietnam, itu pelaburan puluh bilion yang akan memberikan pulangan yang baik kepada kita. Tetapi kehadiran kita itu percepatkan. Sebab itu saya minta juga Presiden Petronas Tan Sri Tengku Taufik hadir bersama dengan pengurusi Petro Vietnam dan kita selesaikan. Maknanya perjanjian akan diharap dimeterai bulan Mei. Inisiatif tersebut selari dengan aspirasi ASEAN Power Grid APG bertujuan memperkukuh keselamatan tenaga di rantau ASEAN melalui integrasi infrastruktur tenaga. Lawatan kerja Dato' Seri Anwar memberi impak besar dalam memperkukuh hubungan negara anggota ASEAN. Kemuncak lawatannya, Perdana Menteri menyampaikan ucap utama dalam Forum Masa Depan ASEAN 2025. Laporan lanjut bersama Grace Aisyah Kedayan di Hanoi. Di hadapan pemimpin serantau, Datuk Seri Anwar menegaskan kepentingan kestabilan serantau dikekalkan dalam menghadapi cabaran geopolitik dan persaingan kuasa besar. Katakan sikap kita yang sederhana dan meneruskan jaringan dengan semua kuasa
dan agak pertahankan sikap yang disebut centrality, maknanya pertengahan. Keadaan memungkinkan kita kekalkan hubungan dengan Amerika, Eropah, China, dan kita harus ambil sikap yang bebas. Tidak ada kuasa yang harus menekan kita atau memaksa kita membuat pilihan. Jadi itu sebenarnya konsensus dalam ASEAN. Selain menyampaikan ucap tama di pentas berprestij itu, Perdana Menteri turut mengadakan rundingan dua hala dengan pemimpin-pemimpin di rantau ini. Beliau juga membincangkan usaha untuk mengukuhkan hubungan perdagangan dan pelaburan Kuala Lumpur Hanoi bersama pemimpin-pemimpin Vietnam. Ini termasuk dalam sektor tenaga, teknologi makanan dan industri halal. Sebab itu saya tertarik selalu bila datang ke Vietnam, melihat bagaimana fokus utama itu dalam memajukan bangsa dan negara. Dan ini yang menyebabkan keyakinan itu bertambah. Tapi kita tengok di kekuatan dia dalam bidang teknologi makanan, produktiviti beras umpamanya, padi itu tinggi ketimbang apa yang berlaku dalam negara kita. Blok ASEAN menjadi tiang utama dalam kestabilan lanskap geopolitik dan juga ekonomi global melalui konsep diplomatik yang pragmatik. Justru Malaysia selaku pengerusi ASEAN menjadikan forum ini sebagai platform dialog yang melibatkan pemimpin kerajaan, pembuat dasar serta pakar-pakar serantau untuk berkongsi gagasan serta merangka hala tuju masa depan ASEAN. Grace Aisyah Kedayan, Hanoi, Vietnam, Berita RTN. 6 bayi baru lahir di Gaza meninggal dunia akibat gelombang sejuk di Palestin sejak minggu lepas. Lebih dahsyat, suhu di wilayah tersebut dilaporkan turun kepada 0 darjah Celsius sejak beberapa hari lalu. منصرمين وخاصة في موجة الحر البرد الشديد توجه إلينا 9 حالات من الأطفال المبتصرين هم البريماتيور وأعمارهم ما بين 33 32 أسبوع إلى 38 أسبوع، وهؤلاء الأطفال يعانوا من البرد الشديد، بمعنى أنه درجة الحرارة عندما وصلوا قسم الحضانة كانت أقل من 34 درجة مئوية. أفلحنا في إنقاذ بعض الحياة، فشلنا في إنقاذ بعض الحالات نظرا لأنه كانت درجة الحرارة منخفضة أو قدومهم في فترة متأخرة. هناك من ال9 حالات التي جاءت خلال الأسبوعين المنصرمين تم وفاة 5 حالات توفيت، بينما 3 حالات تم التعامل معها وخرجت مع الأهل، وهناك حالة أخيرة. الله أعطانا مولود جديد في 15/2/2025. ولدته مرتي أنا في مستشفى صدقال مريض، فجيت انولد الولد والحمد لله رب العالمين روحنا فيه بسلامة. فبعد يومين جينا الولد تغير، فجينا على المستشفى صدقال مريض وعملوا الواجب والزياده. بالعالم انه ينظروا بعين الرأفة الى اطفال قطاع غزه بسبب عدم الامكانيات الموجوده في قطاع غزه، عدم وجود تدفئه مركزيه، عدم وجود الكهرباء، عدم وجود الماء، وعدم وجود الامكانيات الصحيه. Sementara itu, wakil Israel akan menghadiri rundingan mengenai fasa seterusnya perjanjian gencatan senjata di Gaza susulan persetujuan mengenai pertukaran tahanan Palestin dengan mayat tebusan Israel. Wakil Presiden Amerika Syarikat di Asia Barat, Steve Witkoff berkata beliau juga bersedia untuk kembali ke rantau itu bagi mengukuhkan usaha diplomatik. Ia sama ada berlangsung di Doha atau Kairah, dan rundingan juga diadakan semula bersama Mesir dan Qatar. Mesir, Qatar dan Amerika Syarikat ketika ini dalam usaha bersama untuk memeterai perjanjian pada Januari lalu selepas beberapa bulan rundingan bagi menghentikan pertempuran di Gaza yang berlangsung lebih dari setahun. Perjanjian itu yang jarang berlaku antara pasukan diplomatik Presiden Donald Trump dan pentadbiran bekas Presiden Joe Biden sebelum ini. Semalam, perantara memaklumkan mereka telah melaksanakan semula pertukaran yang menjadi sebahagian daripada fasa pertama perjanjian berkenaan yang dijangka berakhir pada Sabtu.
Rejim Zionis sebelum ini bersetuju membebaskan 600 tahanan Palestin yang sepatutnya dibebaskan minggu lalu sebagai pertukaran dengan mayat tebusan Israel. Wikoff berkata rundingan baharu itu memberi tumpuan untuk menggerakkan fasa kedua dan memastikan pembebasan tambahan tebusan dan yakin ia akan dicapai. 18 orang maut manakala lebih 20 lagi cedera apabila sebuah bas yang membawa rombongan lawatan sambil belajar sebuah perbandaran dari wilayah Buangkan terbalik ketika menuruni Bukit Puton di Prachin Buri, Timur Thailand awal pagi ini. Kejadian yang berlaku kira-kira pukul 3 pagi waktu tempatan apabila bas yang bertolak dari daerah Pon Charoen hilang kawalan di selekoh ketika perjalanan ke wilayah Rayong. ไม่ชินทางครับเพราะว่ารถคันนี้มาจากบึงกาฬครับเขาอาจจะเคยวิ่งเส้นกรุงเทพเส้นอีสานแต่มาลงเขาเนี่ยมันก็ผมก็ว่าไม่ชินทางมากกว่านะสภาพถนนก็โอเคมันก็ Menurut Polis Lebuh Raya Thailand, laporan awal mengesahkan 17 kematian dan ramai yang cedera. Mangsa dibawa ke Hospital Nadi dan Hospital Kabin Buri untuk rawatan. Media tempatan melaporkan bahawa 3 bas bergerak secara konvoi dalam rombongan lawatan sambil belajar ini. Bas yang terbabit dalam nahas adalah kenderaan 2 tingkat berhawa dingin dan merupakan bas ketiga dalam konvoi. Chelsea melonjak ke tangga keempat Liga Perdana Inggeris EPL apabila membelasah Southampton 4-0 sekaligus menghidupkan semula hasrat mereka untuk layak ke Liga Juara-Juara buat kali pertama sejak tahun 2022. Berikut keputusan beberapa perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi. Persekutuan Sepak Takraw Asia ASTAF tidak akan tergesa-gesa menerima cadangan tuan rumah Sukan Asia 2026 Jepun yang mahu acara double menggantikan acara regu lelaki pada temasya itu. Perastatnya Dato' Abdul Halim Kadir berkata pihaknya akan meneliti cadangan tersebut. Malah ASTAF komited mencari solusi terbaik demi keharmonian dan kecemerlangan sukan sepak takraw. Bagi pihak ASTAF, saya akan meneliti cadangan yang dibuat oleh pihak Satuan Sepak Takraw Jepun dan saya juga memandang berat tentang aspirasi kita daripada negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei, iaitu untuk menentukan kita tidak mengenepikan acara berpasukan dan tidak juga kita mengenepikan acara regu yang menjadi tradisi kita selama ini. Saksikan visual yang memaparkan Chef Wolfgang Park mengumumkan menu yang bakal disajikan kepada tetamu pada Anugerah Akademi ke-97 nanti. Dari Sungai ke Segara Palestin Pasti Merdeka, salam Malaysia Madani.